Hai, Assalamualaikum. Saya Firdaus Munir. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan menerangkan beberapa isu berkaitan dengan Twitter Road Bike ni, berkenaan dengan group set, lepas tu seat post, dan juga size. Yang di mana sekarang ni isu size ni diorang hangat diperkatakan di dalam grup, dan juga isu-isu seat post ni tak habis dibahaskan. Sebenarnya tak ada masalah. Kejap lagi saya akan huraikan. Let's go. Assalamualaikum guys, welcome back. So dah lama dah saya tak naik Dragon Bike. Dia memandangkan sekarang kita dah boleh merentas daerah. Alhamdulillah. So saya daripada Shah Alam. Saya hari ni nak try naik Dragon Bike sebab dah lama tak naik. Tak tahulah boleh naik ke tak. Mungkin boleh lah, tapi stamina tu mungkin slow lah. Tak macam sebelum-sebelum ni kan. Sebab dulu aktif, sekarang dah slow down sebab pandemik ni kan. Kita nak jaga keadaan ni semua supaya tidak menular. InsyaAllah tak lama lagi kita dah jadi endemik. Doakan Malaysia ni pulih. Itu dia Dragon Bike. Jom, let's go. Alright, Alhamdulillah saya dah sampai ke puncak yang pertama ni. Memang agak pancit. Dia 70% masa naik tu Alhamdulillah masih boleh naik. Tapi berbaki 20% tu agak mencungak situ. Anda boleh dengar nafas saya macam mana. Ramai hari ni, tapi Alhamdulillah dia satu grup tak ramai. Dia jarak-jarak dia orang. Nice lah kat sini. Pagi ni cuaca pun mendung, tak panas sangat. InsyaAllah guys. See you. Folding pun boleh naik bro. Ini kan pula road bike. Khabar? Alhamdulillah saya boleh naik, tapi agak mencungap agak. Lama tak naik. Janji kayu. Tawak geng-geng mountain pun naik. Hai, Assalamualaikum. Saya Firdaus Munir. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan menerangkan beberapa isu berkaitan dengan Twitter Road Bike ni, berkenaan dengan group set, lepas tu seat post, dan juga size. Yang di mana sekarang ni isu size ni diorang hangat diperkatakan di dalam grup, dan juga isu-isu seat post ni tak habis dibahaskan. Sebenarnya tak ada masalah. Kejap lagi saya akan huraikan. Let's go. Okey, yang pertama saya nak bahas isu group set retrospect. Ramai diorang tanya, rakan-rakan tanya, tahan ke group set retrospect ni? Jawapan saya, sebab benda ni soalan ni subjektif, dia bergantung kepada siapa yang pakai. Tapi majoriti ataupun pengalaman saya pakai retrospect, Alhamdulillah tak ada masalah, dan performanya juga baik lah. Untuk dengan harga yang sebegitu, dia boleh, Alhamdulillah boleh dipakai. Tidaklah seteruk yang disangkakan. Yang keduanya sebabnya ramai beginner tau yang pakai Twitter ni. Kebanyakannya orang yang baru-baru nak berjinak dengan road bike yang menggunakan compound carbon. Jadi ramai yang masih tak tahu nak shifting gear. Kat situlah masalah dia. Belum mahir untuk shifting gear, dah pergi main Dragon Bike, lepas tu changing gear masa time naik bukit, memang barai lah. Kau pakai apa pun group set pun, kalau tak pandai shifting memang akan barai lah. Retrospect ni Alhamdulillah, saya pergi balik Sawak Benam hari tu, dekat pasar Ban Kenal tu, dekat Sawak Benam tu, 200 km pergi balik.
Alhamdulillah. So tak ada masalah sampai sekarang. Tapi basikal tu saya dah jual lah. Jadi rakan-rakan yang lain pun pakai tak ada masalah retrospect ni. Dengan harga yang macam tu alhamdulillah okey. Kalau nak lagi baik tukarlah SRAM Rival ke ataupun Shimano 105, tapi bila dah pandai shifting upgrade. Jangan tiba-tiba nak tu, kalau ada bajet okey, tak ada masalah. Depends pada korang punya pocket juga benda ni, subjektif kan. Lepas tu retrospect punya group set ni korang tak boleh nak rankingkan dia tau. Maksudnya maksud saya tu tak boleh nak rankingkan macam mana dia ada brand-brand yang tertentu tau yang boleh kita rankingkan. Contoh macam Shimano 105, dia punya ranking setaraf dengan dia adalah SRAM Rival, di mana yang saya pakai sekarang ni adalah SRAM Rival. Tapi retrospect ni adalah group set alternatif. Di mana masa hari tu pandemik, masa pandemik yang first dulu, road bike ni, Twitter ni, dia pakai Shimano 105. Lepas tu Shimano tak boleh nak supply ke Twitter. Jadi dia orang nak buat production, dia orang cari alternatif. Dia orang buat dia orang punya brand sendiri untuk release dia orang punya production. So sampai sekarang lah retrospect tu mendapat sambutan. Okey, seterusnya saya nak bincangkan dengan anda berkenaan dengan seat post. Benda ni menjadi isu tau. Sebenarnya tak ada masalah. Okey, berkenaan seat post pula, Twitter road bike ni dia carbon tau. Dia carbon bike. So kesalahan yang pertama selalu orang buat, dia beli basikal road bike tak fitting. Bila tak fitting, bawa balik. Bila bawa balik, lepas tu dia orang punya tempat duduk tu tinggi. Lepas tinggi, dia orang pergi potong. Bila potong, terlebih potong. Bila terlebih potong, maknanya korang akan kekal dengan keadaan ketinggian itu saja. Basikal ni, road bike carbon ni, dia satu basikal untuk seorang rider. Kecuali korang saiz sama, ketinggian sama, boleh korang boleh kongsi. Tapi satu basikal ni, kalau korang nak adjust tempat duduk tu memang tak boleh. Korang tak boleh share. Bila korang dah potong, dah terlebih potong, korang nak tinggikan kan, korang lock. Bila korang lock tu, memang ada ikat. Tapi bila korang duduk, dia akan turun. Maknanya kalau kau nak potong, kena potong ngam-ngam dengan saiz korang. Satu basikal, satu orang. Itulah kesalahan, kesilapan yang pertama korang buat. Alright. Kesilapan yang kedua yang selalu orang lakukan berkenaan dengan seat post ni, beli basikal second. Tak ada masalah beli basikal second. Saya tak kisah korang nak beli basikal second ke baru ke, masing-masing punya poket, masing-masing punya bajet, masing-masing punya selera. Tetapi bila korang beli basikal second, seat post tu biasanya sudah dipotong dan fitting dengan saiz owner lama. Jadi bila dah guna saiz owner lama dah potong ikut saiz dia, korang juga nak korang pula pergi pakai nak tinggikan. Bila nak tinggikan, korang ketatkan. Lepas tu bila korang dah bawa basikal tu terlanggar bumping, korang pula tak angkat punggung. Bila tak angkat punggung, bila dia hentakkan tu momentum tu, itu dia ke bawah akan crackkan tempat skru ni. Itu masalah korang. Jangan buat kesalahan tu lah. So solution dia apa? Solution dia saya terus bagi conclusion lah. Solution dia apa? Alright, kalau solution dia yang paling senang, kalau korang nak tak nak ada masalah lagi, korang beli seat post baru. Ataupun kalau korang boleh dapat balik benda potongan seat post yang lama tu, korang boleh pakai balik, sambungkan balik. Sambungkan macam mana korang nak sambungkan? Korang letak selotip plastik tu, sambungkan tip plastik tu, tapi jangan tebal-tebal, sikit je. Lepas tu korang masukkan balik dekat tempat seat post tu, tempat saddle, tempat masuk tu lah seat post tu. Korang masukkan balik. Fungsinya letak selotip tu supaya nanti bila korang buka, korang tarik balik, dia punya extension tu tak adalah tertinggal kat dalam frame. So itulah fungsi dia. Kalau korang tak nak letak selotip pun boleh, korang terus letak kat dalam tu, dia tanam terus lah. Lepas tu kalau dah tak ada benda connection tu, korang belilah seat post baru. So saya akan sharekan dekat link ni. Link dalam description ni ada seat post baru. So jangan potong lebih. Itu saja. Dan yang terakhir adalah isu saiz basikal. So ada ramai customer PM saya, bang, saya ketinggian saya 173 lah bang. Kalau saya tengok frame chart tu 170 hingga 179
saiz 48. So abang saja saya saiz 50. Ini lagi satu. Lagi satu dia punya apa? Persoalan yang subjektif. Dia jawapan dia boleh dan tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Jawapan dia ada dua. Subjektif kan? Sebenarnya kalau korang beli bila korang saiz ketinggian 173 cm hingga ke 175, saya suggestkan anda ambil saiz 50. Sebab apa? Itu ngam-ngam dengan saiz anda. Kalau anda ambil saiz 48, dia macam kecil sikit frame tu. Nanti korang nak kena adjust stem dia, korang nak kena adjust saddle, nanti leceh. Baik ambil saiz ngam-ngam. Kalau frame chart yang dekat Twitter bagi tu sebenarnya itu hanya random saja dan itu surface saja. Jadi kalau korang nak betul-betul memang nak kena fitting. Sepanjang pengalaman saya, adik saya dia punya ketinggian 170. Tapi dia sebelum ni dia pakai saiz 48. Dah pakai saiz 48 tu, bila lama kelamaan dia rasa tak selesa, dia tukar kepada saiz 50. 50 tu memang ngam dengan dia. Sebab apa? Saya tunjukkan sekejap lagi. Okey, beza saiz antara 48 dan saiz 50. Beza dia hanya adalah 2 cm. Panjang di sini 2 cm dan panjang frame ni. Beza dia 2 cm dengan 48 dengan 50. So, kalau korang ambil korang ambil saiz 50 adalah lebih baik. Jadi lagi sedap korang nak bawa sebab dia punya stem ni standard panjang. Dia punya frame ni beza 2 cm. Kalau ada standard panjang ni, ini ada beza 2 cm, korang tak ada masalah. Korang boleh adjust ni seat ni. Seat ni korang boleh kebelakangkan dan kedepankan. Kalau tak cukup ke depan, contoh korang rasa nak pindik kan, nak ke depan lagi, saddle ni korang adjust je ke depan. Boleh sampai 2 cm ke depan dan 2 cm ke belakang. Jadi safety kalau korang ambil 48, kalau saiz 50, korang lebih safety lah, lebih sedap. Jadi ada adjustment. Kalau 48 korang terlampau ngam-ngam tau. Lepas tu saya selalu pesan, korang kena ukur punya tangan kat sini. Ngam-ngam tak? Dia kena ada gap. Jangan terlampau ngam-ngam, dia kena ada gap sikit. Kalau ada gap, macam saya ni ada gap 1 cm. Let's say kalau saya nak ke depan kan, saya tak contoh frame ni macam terlampau panjang kan, saya akan kedepankan saddle ni 1 cm. So tak ada masalah korang ambil saiz 50. Jangan risau. Okey, itu saja. So let's go. Terima kasih kerana menonton. So habis dah isu group set, isu seat post, isu frame size. So lagi satu saya nak explain dekat korang. Bila korang tengok korang punya frame chart tu saiz 48, contoh korang punya ketinggian 170 hingga ke 175, memang korang kena ambil saiz 48. Kalau let's say lah, kalau korang ambil saiz 50 tu, frame tu, korang rasa frame tu terlampau tinggi, ketinggian tak ada masalah. Ketinggian korang boleh potong seat post. Yang penting panjang frame tu dengan tinggi frame tu cukup untuk korang. Ketinggian kaki korang tu tak ada masalah, seat post boleh potong. Itulah fungsinya korang buat fitting. Jadi itu saja perkongsian saya setakat ni. Kalau korang nak beli road bike tu survey-survey, insya-Allah kat mana-mana yang ada stok, carilah. Kalau tak beli daripada saya pun boleh cari daripada seller-seller lain, terutamanya seller-seller yang baru-baru nak up ni, kita kena support. Dalam keadaan sekarang ni semua orang pun susah kan. Jadi kita support each other, insya-Allah. See you guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke apa pasal turun naik benda ni. Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Firdaus Munir. Jatuh lagi benda ni. Aduh, letih lah. Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Firdaus Munir. Hari ni saya akan okey, yang pertama saya nak bahaskan berkenaan isu group set retrospect. Susah nak sebutnya, retrospect.